Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah saya Encik Azizi kerana telah memberi peluang dan ruang untuk kami menyiapkan tugasan kertas kerja ini. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat handai Ainur Hidayah, Zainab dan juga Umi Nazirah kerana banyak membantu dalam menyelesaikan tugasan kertas kerja ini. Walaupun ia hanyalah sekadar kertas kerja tetapi musyawarah dalam kumpulan itu tetap perlu ada. Tanpa membuang masa, insya-Allah saya akan teruskan pembentangan saya. Untuk tugasan kali ini, kami sekumpulan telah memilih untuk mengadakan program sambutan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah. Maka dengan itu, kertas kerja kami, pembentangan kami adalah berkaitan dengan sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah, Sekolah Agama Taman Kota Masai. Sebelum saya dan sahabat-sahabat saya memberikan keterangan berkenaan dengan kertas kerja kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Ainur Hidayah. Yang kedua, saya Nur Hazikah. Yang ketiga Zainab. Dan yang keempat, Umi Nazirah. Untuk makluman semua, sebelum sesuatu program itu dijalankan, setiausaha akan menyiapkan kertas kerja sebelum dibentangkan kepada guru-guru. Antara isi kandungan yang telah kami sediakan dalam kertas kerja ini adalah yang pertama adalah berkenaan dengan pengenalan program. Di sini telah kami sertakan objektif dan matlamat yang akan dicapai apabila melaksanakan program tersebut. Dan yang kedua adalah sasaran kepada siapa yang akan menyertai program tersebut. Dan seterusnya adalah tarikh di mana bila bermulanya program tersebut dan berakhirnya program tersebut. Seterusnya yang kedua adalah jawatan kuasa kerja. Setiausaha akan melantik PIC person in charge untuk setiap tugasan yang perlu dilakukan sama ada sebelum, semasa maupun selepas program. Yang ketiga, untuk program yang memerlukan penggunaan kewangan perlu disertakan dengan bajet kewangan dalam kertas kerja tersebut. Yang keempat ialah aktiviti program. Perlunya kepada tentatif program supaya program berjalan dengan lancar mengikut masa dan tarikh yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tentatif boleh berubah mengikut situasi dan keadaan kepada sesuatu program tersebut. Dan yang terakhir ialah lampiran surat menyurat. Di sini juga kami telah menyediakan lampiran surat menyurat di bahagian akhir dalam PowerPoint kami ini. Di dalam slide ini kami kepilkan dengan surat yang perlu dikeluarkan. Contoh surat jemputan VIP, surat makluman program kepada ibu bapa, surat panggilan mesyuarat kepada guru-guru dan sebagainya. Kita pergi ke bahagian pertama dalam kertas kerja ini adalah berkenaan dengan pendahuluan di mana dalam setiap kertas kerja yang didokumentasikan perlu adanya pendahuluan untuk menyatakan kenapa program ini dijalankan. Okey, seterusnya adalah objektif. Seperti mana yang telah saya bentangkan tadi, dalam kertas kerja perlu ada objektif dan matlamat yang perlu dicapai apabila sesuatu program itu dijalankan di sekolah. Yang mana kalau kita tengok kat sini, antara objektif yang perlu dicapai ataupun yang akan dicapai selepas habis je program sambutan bulan kemerdekaan ini, yang pertama adalah murid-murid dapat menghayati makna kemerdekaan dan berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan ini. Yang kedua, murid-murid mengetahui tokoh-tokoh negara dari pelbagai bidang yang telah mengharumkan nama Malaysia. Dan seterusnya adalah yang terdapat dalam pengenalan program iaitu di mana perlu adanya tema supaya ia tidak bercampur baur. Yang untuk kali ini sambutan program Bulan Kemerdekaan Sekolah Agama Taman Kota Masai, kami telah
Kami menggunakan tema Keluarga Malaysia dan akan berlangsung di Sekolah Agama Taman Kota Masai bermula tarikh 14 Ogos 2023 hingga 15 September 2023 dan sasaran kami adalah semua murid dan juga guru Sekolah Agama Taman Kota Masai. Okey, baiklah. Untuk yang terakhir adalah saya ditugaskan untuk membuat satu surat iaitu surat makluman kepada ibu bapa penjaga murid Sekolah Agama Taman Kota Masai. Ini adalah contoh kepada surat pemakluman kepada ibu bapa. Okey, kepada ibu bapa penjaga dan juga murid-murid. Seterusnya, apa yang perlu ada dalam detail surat ni adalah tarikh bila program bulan kemerdekaan ini akan berlangsung. Kalau ikut dekat kertas kerja yang kami telah siapkan, kami bercadang untuk melaksanakan program bulan kemerdekaan ini pada 14 Ogos hingga 15 September 2023. Okey, dan seterusnya, kalau tengok dekat bahagian atas, bawah kepada rujukan kami tu ada tarikh. Okey, tarikh surat tersebut perlu disiapkan awal kerana dan juga boleh diedarkan awal kepada ibu bapa supaya ibu bapa dapat menyiapkan atau melakukan persediaan kepada anak-anak mereka, contohnya yang nak masuk pertandingan dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh kepada surat pemakluman dan surat-surat seterusnya akan saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menerangkan surat yang telah mereka siapkan. Okey, selesai pembentangan bahagian saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tentatif program, bajet kewangan dan sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ainur Hidayah binti Muhammad Fuad. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja sambutan Bulan Kemerdekaan Sekolah Agama Taman Kota Masai. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan tugas Nur Hazika binti Azam atas penerangannya sebentar tadi. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan dua topik iaitu aktiviti yang dijalankan dan juga jawatan kuasa kerja. Apakah aktiviti yang akan dijalankan pada hari kemerdekaan? Okey, terdapat 6 aktiviti yang akan kami bawakan kepada anak-anak di Sekolah Agama Taman Kota Masai. Yang pertama, pertandingan mewarna. Antara murid yang terlibat ialah murid Tadika Agama Johor, murid 5 dan 6 tahun serta murid tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2 dan 3. Pertandingan ini akan dijalankan sepanjang waktu seni bermula 14 hingga 25 hari bulan Ogos di dalam kelas masing-masing. Yang kedua, pertandingan melukis. Ianya melibatkan murid tahap 2 iaitu murid darjah 4, 5 dan 6. Ia juga merupakan waktu yang sama, waktu seni pada 14 hingga 25 Ogos di dalam kelas masing-masing. Seterusnya, yang ketiga, pertandingan solo patriotik, nyanyian, sajak dan syair. Pertandingan ini merupakan kategori terbuka bermula dari tadika, tahap 1 dan juga tahap 2. Ia akan diadakan pada 25 hari bulan Ogos 2023 di Dewan. Jadi pertandingan patriotik ni anak-anak boleh membuat persembahan secara solo seperti silat mat kilau, nyanyian, choir, sajak, syair, berpantun dan sebagainya. Yang keempat, tayangan video dan kuis. Ia juga kategori terbuka bermula dari Tadika Agama Johor sehinggalah tahap 1 dan tahap 2. Diadakan pada 15 hari bulan September iaitu hari penutup bulan kemerdekaan untuk Sekolah Agama Taman Kota Masai. Jadi tayangan video dan kuis ni kita akan sediakan cerita kemerdekaan seperti Lieutenant Adnan dan akan diadakan beberapa soalan selepas itu. Anak-anak akan dapat menjawab dan akan diberikan hadiah yang lumayan, insya-Allah. Yang kelima, pertandingan pakaian kebangsaan.
Ia juga merupakan kategori terbuka, diadakan pada hari yang sama seperti tayangan video dan kuis. Jadi anak-anak boleh memakai pakaian kebangsaan seperti baju Melayu, gaun ataupun yang ada tema kemerdekaan, ada lambang merdeka dan sebagainya. Okey, dan anak-anak perlu memperagakan pakaian kebangsaan ini di atas pentas, dan juri akan mengambil markah siapa yang confident, siapa yang pandai bergaya, pandai berjalan dan menarik hati penonton. Okey. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pertandingan keceriaan kelas. Ia akan melibatkan semua pelajar bermula dari tadika tahap 1 dan juga tahap 2. Pertandingan ini diadakan selama sebulan, bulan kemerdekaan bermula 14 Ogos hingga 15 September 2023. Jadi para guru maafkan saya tengah kuarantin COVID. Jadi para guru mereka akan menghias kelas bersama anak-anak, menampal bendera, menggantung bendera, membuat sudut di dalam kelas dan sebagainya. Ada hadiah yang lumayan akan menanti kelas-kelas yang ceria. Baiklah, saya akan teruskan dengan jawatan kuasa kerja. Mari kita lihat apa kerjanya. Terdapat dua bahagian jawatan kuasa kerja untuk sambutan bulan kemerdekaan. Yang pertama, jawatan kuasa induk merangkumi ada 6 orang, bermula dari guru besar iaitu Ustaz Muhammad Sayuti bin Abdul Syukur, dibantu oleh guru penolong kanan akademik Ustazah Farihah binti Husin, dan juga guru penolong kanan hal ehwal murid Ustaz Muhammad Aziz bin Muhtar. Pengurusi kami sendiri adalah guru penolong kurikulum Ustaz Aziz bin Ismail, saya sebagai setiausaha, saya Ainul Hidayah binti Muhammad Fuad, dan juga rakan saya sebagai bendahari Ustazah Zainab binti Abdul Malik. Untuk jawatan kuasa kerja, kami telah membahagikan tugas kepada guru-guru Sekolah Agama Taman Kota Masai sendiri. Yang pertama, pengacara majlis. Kami memilih Ustaz Muhammad Syami bin Raib. Untuk brosur dan banner, kami memilih Ustazah Siti Sofia binti Luqman di atas hasil kerjanya cukup mantap. Untuk tayangan video dan kuis serta pertandingan keceriaan kelas, Ustaz Muhammad Isyamuddin bin Mahazir dan juga Ustazah Nur Azira binti Osman. Untuk pertandingan mewarna, kami berikan tugas ini kepada Ustazah Nur Fahana Najwa binti Daud dan juga Ustazah Nurul Hidayah binti Muhammad Rusli. Mereka akan menyediakan bahan yang sesuai untuk pertandingan mewarna kepada anak-anak nanti. Yang kelima, pertandingan melukis. Tugasan ini diserahkan kepada Ustaz Ghazali bin Abdul Qadir dan juga Ustazah Nurul Syakinah binti Jamaluddin. Mereka berdua akan menetapkan tema apa untuk dilukis poster lah oleh anak-anak. Yang keenam, untuk pertandingan solo patriotik nyanyian, sajak ataupun syair, tugasan ini akan diamanahkan kepada Ustaz Aminur Rahim bin Aman Hari dan juga Ustazah Zainab binti Abdul Malik. Mereka berdua akan mencari idea dan memilih juri-juri yang berkenaan untuk pertandingan ini. Pada nombor 7, pertandingan pakaian kebangsaan diserahkan kepada Ustazah Umi Nazira binti Muhammad Ali dan juga Ustazah Mariam Arinah binti Ramli. Untuk hadiah, tugasan ini diamanahkan kepada Ustazah Nur Hazika binti Azam dan juga Ustazah Nur Hanisah binti Akasha. Mereka berdua akan menyediakan hadiah-hadiah yang lumayan kepada anak-anak, insya-Allah. Untuk persiapan tempat, tugasan ini diserahkan kepada Ustaz Muhammad Syahmi bin Raib dan juga Ustazah Nur Fazira binti Zainal Abidin. Kawalan murid pula diamanahkan kepada Ustaz Muhammad Latif bin Isa. Juru foto kami memilih Ustazah Siti Sofia binti Luqman. Untuk PA sistem dan juga bacaan doa, Ustaz Muhammad Firdaus bin Tokimin, dan laporan serta dokumentasi akan disediakan oleh saya sendiri, Ustazah Ainul Hidayah binti Muhammad Fuad. Seterusnya, untuk surat rasmi mesyuarat dan pelantikan jawatan kuasa kerja sempena program sambutan bulan kemerdekaan, saya telah sediakan surat. Saya sebagai setiausaha telah menyediakan surat untuk guru-guru Sekolah Agama Taman Kota Masai pada tarikh 25 Jun untuk memanggil mereka untuk menghadiri mesyuarat kali pertama pada 3 Julai hari Isnin jam 11.30 pagi hingga 1 tengah hari di bilik mesyuarat Sekolah Agama Taman Kota Masai sendiri. Jadi mesyuarat ini kami akan, jawatan kuasa kerja yang kami telah lantik, saya akan terangkan semula pada mesyuarat kali ini. Jadi guru-guru memang kehadiran mereka adalah diwajibkan untuk memberi kelancaran pada majlis.
Jadi mereka boleh tahu apa tugas mereka, mereka boleh selesaikan tugas sebulan, ada masa sebulan mereka boleh selesaikan tugas. Dan juga yang kedua, surat yang kedua adalah surat untuk panggilan mesyuarat kali kedua. Panggilan mesyuarat jawatankuasa sambutan bulan kemerdekaan Sekolah Agama Taman Kota Masai. Ia akan diadakan pada 3 Ogos, iaitu sebulan selepas mesyuarat kali pertama diadakan. Jadi kat sini kita nak tengok apa dia progres ataupun tindakan kerja guru-guru. Mereka sudah mencapai ke belum apa yang diinginkan. Jadi surat itu akan diedarkan seminggu sebelum mesyuarat, panggilan mesyuarat. Juga pada jam 11.30 pagi hingga 1 tengah hari pada hari Khamis. Antara agenda mesyuarat tersebut adalah bacaan doa, ucapan guru besar, pembentangan mesyuarat yang lalu iaitu mesyuarat yang pertama, atau perkara berbangkit. Jika ada perkara berbangkit boleh diselesaikan pada mesyuarat kali ini. Dan yang kelima yang paling penting iaitu pembentangan laporan tindakan jawatankuasa kerja sambutan bulan kemerdekaan. Jadi kat sini lah yang saya kata nak tahu apa dia progres setiap tindakan guru-guru. Dah jumpa PA system ke belum? Dah cari kelas ke belum? Dah ada tema ke belum? Jadi ini masanya untuk selesaikan masalah-masalah yang tercetus sebelum ini. Jadi itu saja dari saya. Baiklah, minta maaf jika ada salah silap, saya tak sihat COVID-19. Jadi saya akan serahkan pembentangan kertas kerja sambutan hari kemerdekaan ini kepada rakan tugas saya, Saudari Zainab binti Abdul Malik. Silakan Zainab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudari Ainul Hidayah atas pembentangan sebentar tadi. Okey, saya Zainab binti Abdul Malik akan menyambung pembentangan seterusnya iaitu berkenaan dengan anggaran perbelanjaan. Okey, berdasarkan slide pembentangan saya, untuk anggaran perbelanjaan program bulan kemerdekaan ini, anggarannya adalah sekitar RM1,150. Okey, sebahagian besar perbelanjaan ini diperuntukkan untuk hadiah yang bernilai RM620. Okey, seterusnya bendera dan banner RM280 dan makanan RM250. Okey, saya akan menerangkan satu persatu anggaran perbelanjaan. Okey, bagi acara pertandingan mewarna, acara ini terbuka untuk tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan Tadika Agama Johor iaitu TAJ. Okey, peserta yang mendapat tempat pertama akan memperolehi hadiah yang bernilai RM15 untuk 4 unit, tempat kedua RM10 untuk 4 unit dan tempat ketiga RM5 untuk 4 unit. Okey, keseluruhan pertandingan hadiah ini bernilai RM120. Okey, untuk pertandingan melukis, acara ini terbuka untuk tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, peserta yang memperolehi tempat pertama akan mendapat hadiah yang bernilai RM15 untuk 3 unit, tempat kedua RM10, tempat ketiga RM15. Jadi secara keseluruhan hadiah ini bernilai RM90. Okey, bagi acara pertandingan pakaian kebangsaan, acara ini terbuka untuk semua murid. Okey, tempat pertama bagi acara ini akan mendapat hadiah yang bernilai RM20 untuk 1 unit, RM15 untuk tempat kedua untuk 1 unit dan tempat ketiga RM10 untuk 1 unit. Secara keseluruhannya hadiah ini bernilai RM45. Okey, untuk kuis, acara kuis juga terbuka untuk semua murid. Okey, peserta yang dapat menjawab kuis ini akan mendapat hadiah yang bernilai RM30 untuk 10 orang peserta. Secara keseluruhannya akan bernilai RM30. Okey, bagi pertandingan solo patriotik, nyanyian sajak dan syair, acara ini juga terbuka untuk semua murid. Okey, tempat pertama peserta akan memperoleh hadiah bernilai RM20 untuk 1 unit, RM15 untuk 1 unit dan tempat ketiga RM10 untuk 1 unit. Secara keseluruhannya hadiah ini bernilai RM45. Okey, untuk pertandingan keceriaan kelas, acara ini akan dibahagikan untuk 2 tahap, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Okey, jadi tempat pertama bagi kelas yang ceria akan memberi hadiah yang bernilai RM50 untuk 2 unit, tempat kedua RM40 untuk 2 unit dan tempat ketiga untuk RM30 untuk 2 unit. Okey, secara keseluruhannya bernilai RM240.
Okey, untuk banner Merdeka bernilai RM150 untuk satu unit, dan bendera kita akan membutuhkan untuk 130 unit RM1 yang bernilai RM1 untuk setiap satu, secara keseluruhannya RM130. Okey, cenderahati prasmi kita akan membutuhkan RM50, dan makanan VIP dan guru-guru kita akan membutuhkan untuk 25 unit, iaitu 25 orang, yang bernilai RM10 setiap satu, secara keseluruhannya RM250. Okey, jadi untuk perbelanjaan untuk anggaran perbelanjaan bagi program Bulan Kemerdekaan ini adalah sekitar RM1,150. Okey, sumber kewangan ketemuan dana yang kita akan digunakan bagi program ini adalah tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama sekali adalah Badan Kebajikan Sekolah. Kita akan menggunakanlah duit daripada Badan Kebajikan Sekolah. Dan yang kedua juga, kita akan membuat kutipan sumbangan daripada ibu bapa ataupun penjaga pelajar lah. Okey, saya telah membuat surat untuk memohon sumbangan daripada ibu bapa atau penjaga murid untuk menampung perbelanjaan program Bulan Kemerdekaan ini. Okey, jadi tarikh terakhir penyerahan sumbangan adalah pada 17 September, iaitu seminggu sebelum majlis penyampaian hadiah ataupun majlis penutupan sambutan Hari Kemerdekaan ini. Jadi, seandainya sumbangan yang diterima daripada ibu bapa atau penjaga ini mampu menampung atau dapat digunakan untuk untuk perbelanjaan sepanjang program ini, jadi dana ataupun duit yang dikeluarkan daripada Badan Kebajikan Sekolah akan dikembalikan semula. Okey, ini kerana duit kebajikan sekolah boleh digunakan untuk perkara yang lain. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nazirah binti Muhammad Ali. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan kertas kerja, iaitu mengenai tentatif program Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan. Okey, kita dapat lihat dekat sini tentatif Majlis Pelancaran Bulan Kemerdekaan yang bertarikh pada 14 Ogos 2023 pada hari Isnin, bertempat di Dataran Perhimpunan Sekolah Agama Taman Kota Masai. Masa dan aktiviti bermula start daripada 7.30 pagi, murid berkumpul di tapak perhimpunan. 7.35 pagi, bacaan doa. 7.40 pagi, nyanyian lagu Asmaul Husna, lagu Negaraku, lagu Bangsa Johor dan lagu sekolah. Kemudian pada 7.50 pagi, ikrar murid. 8 pagi, ucapan daripada GPK Co-Curriculum, iaitu Ustaz Azizi bin Ismail. Ustaz Azizi bin Ismail akan memberitahu tentang program yang akan diadakan sepanjang bulan kemerdekaan. Seterusnya 8 suku pagi, ucapan daripada guru besar iaitu Ustaz Muhammad Sayuti bin Abdul Syukur. Seterusnya 8.30 pagi, ucapan pengerusi BKS iaitu jemputan VIP Ustaz Haji Ahmad Dahlan bin Haji Asmi, perasmian majlis sambutan Hari Merdeka. Okey, seterusnya 8.45 pagi, nyanyian lagu Jalur Gemilang, tanggal 31 Ogos, lagu tema kemerdekaan. Dan seterusnya bendera dikibarkan. Pada 9 pagi, majlis bersurai. Okey, seterusnya tentatif pertandingan solo patriotik yang bertarikh pada 25 Ogos 2023, hari Jumaat, bertempat di kantin Sekolah Agama Taman Kota Masai. Masa dan aktiviti pada 10.30 pagi, murid berkumpul di kantin. 10.40 pagi, pertandingan dimulakan tahap 1 dan tahap 2, pukul 12 pagi, bersurai. Seterusnya, tentatif Majlis Penutup Bulan Kemerdekaan 2023, tarikh 15 September 2023, hari Jumaat, tempat kantin Sekolah Agama Taman Kota Masai. Masa dan aktiviti bermula pukul 10.30 pagi, iaitu pertandingan pakaian kebangsaan dan tayangan video serta kuis. 11.30 pagi, ucapan penutup oleh guru besar. 11.40 pagi, penyampaian hadiah, dan 12.30 hari majlis bersurai.
Okey, penutup, semoga aktiviti yang dijalankan akan dapat meningkatkan semangat cintakan negara dan melahirkan insan yang berjiwa patriotik. Program ini juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan lancar, hasil kerjasama dari semua. Disediakan oleh Setiausaha Kertas Kerja iaitu Ainul Hidayah binti Muhammad Fuad, sambutan Hari Kemerdekaan Sekolah Agama Taman Kota Masai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan sedikit lampiran 3 iaitu surat jemputan perasmi VIP. Jadi kita akan menjemput pengerusi BKS iaitu Badan Kebajikan Sekolah selaku VIP jemputan, iaitu Ustaz Haji Ahmad Dahlan bin Haji Azmi. Surat saya sertakan di lampiran. Okey, saya akan menerangkan sedikit jemputan sebagai perasmi bagi Majlis Bulan Kemerdekaan. Okey, sukacita dimaklumkan Sekolah Agama Taman Kota Masai mengadakan program sambutan Hari Merdeka peringkat sekolah sepanjang bulan kemerdekaan seperti berikut. Surat jemputan ni akan diberikan kepada VIP kita iaitu Ustaz Haji Ahmad Dahlan bin Haji Azmi sebagai pengerusi Badan Kebajikan Sekolah. Okey, seterusnya surat ini berbesar hati menjemput Ustaz Haji Ahmad Dahlan sebagai perasmi majlis. Sebelum kita mulakan sambutan bulan kemerdekaan, kita ingin menjemput Tuan Ustaz Haji Ahmad Dahlan sebagai perasmi majlis. Okey, ini contoh surat jemputan VIP. Okey, sekian sahaja perbentangan kertas kerja daripada kami. Semoga perjalanan kertas kerja akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sekian, terima kasih.